Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam Flick Classroom Sains Tahun 5 dan tajuk kita pada kali ini ialah haba. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid dapat menganalisis 2 hingga 4 pengetahuan tentang suhu dan haba dengan betul. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud suhu. Kedua, murid-murid dapat menyatakan unit piawai bagi suhu. Ketiga, murid-murid dapat menyukat suhu menggunakan termometer dengan teknik yang betul. Dan yang keempat, murid-murid dapat membuat kesimpulan peningkatan dan penurunan suhu disebabkan oleh haba. Apa itu suhu? Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Suhu boleh diukur menggunakan alat dinamakan sebagai termometer. Dan dua contoh termometer yang sentiasa digunakan dalam kehidupan ialah termometer klinik dan termometer makmal. Apakah perbezaan termometer ini? Termometer klinik hanya boleh mengukur suhu daripada 35 darjah Celsius hingga 47 darjah Celsius. Manakala termometer makmal pula boleh mengukur suhu di antara negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Unit piawai bagi suhu ialah darjah Celsius. Apabila menyukat bahan yang panas, jalur perak dalam termometer menjadi panjang atau menunjukkan bacaan suhu yang tinggi. Dan apabila kita menyukat menggunakan bahan yang sejuk, jalur perak menjadi pendek atau menunjukkan bacaan yang rendah. Baiklah murid-murid, bagaimanakah cara yang betul untuk menggunakan termometer? Berikut ialah cara-caranya. Pertama, pegang termometer secara tegak. Kedua, letakkan termometer di dalam air. Tunggu sehingga aras merkuri berhenti untuk bergerak. Seterusnya, pastikan kedudukan mata selari dengan aras meniskus merkuri. Aras meniskus adalah seperti dalam rajah ini. Aras mata perlulah selari dengan aras meniskus. Ini adalah 3 cara untuk menggunakan termometer dengan betul dan mengambil bacaan termometer dengan betul. Seterusnya, prinsip penerimaan haba dan kehilangan haba. Baiklah murid-murid, sesuatu bahan akan menjadi panas apabila menerima haba, manakala sesuatu bahan akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Sebagai contoh dalam gambar rajah ini, tangan Mei Kuan menjadi panas kerana menerima haba daripada air yang panas. Dan contoh yang kedua, tangan Akmal menjadi sejuk kerana Akmal menyentuh air yang sejuk. Ini menunjukkan bahawa tangan Akmal sejuk kerana kehilangan haba. Konsep yang mudahnya ialah apabila sesuatu bahan panas bermaksud ia menerima haba. Dan apabila bahan menjadi sejuk bermaksud ia kehilangan haba. Baiklah, seterusnya, mari kita lihat pula berkenaan perubahan suhu. Suhu boleh berubah apabila sesuatu bahan dipanaskan atau disejukkan. Ini adalah contoh eksperimen untuk melihat pemanasan air dan penyujukan air. Alat radas seperti air, bika, termometer, penunu Bunsen, tungku kaki 3 dan kaki retort disediakan seperti gambar rajah ini. Kemudian, air dipanaskan menggunakan penunu Bunsen. Suhu air disukat selama 5 minit. Baiklah murid-murid, ini adalah keputusan eksperimen ini. Setelah 5 minit, didapati bahawa suhu air daripada minit pertama hingga minit keempat meningkat daripada 50 darjah Celsius kepada 86 darjah Celsius. Apakah pemerhatian kepada penyiasatan ini? Pemerhatiannya ialah suhu air meningkat selama 5 minit. Berikan inference sebab berdasarkan pemerhatian ini. Jawapannya ialah kerana air menerima haba. Eksperimen diteruskan pula dengan menutup penunu Bunsen dan membiarkan air menyejuk selama 5 minit. Termometer terus digunakan untuk menyukat suhu air tersebut.
Dan keputusan bagi pencatatan ini pula menunjukkan bahawa suhu air berubah daripada 90 darjah Celsius kepada 65 darjah Celsius. Apakah pemerhatian kepada pencatatan ini pula? Pemerhatiannya ialah suhu air menurun selama 5 minit. Berikan inference. Inference-nya ialah kerana air kehilangan haba. Apakah kesimpulan daripada pencatatan ini? Kesimpulannya ialah suhu air meningkat apabila menerima haba dan suhu air berkurang apabila kehilangan haba. Baiklah murid-murid, sedikit trivia. Berapakah takap didih untuk suhu air? Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Suhu air akan menjadi mendatar atau tidak berubah selama beberapa minit apabila mencecah takap didih, iaitu 100 darjah Celsius. Seterusnya, kita lihat pula prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengembangan dan pengecutan bahan? Contoh gambar rajah ini ialah didapati bahawa botol yang ketat itu tidak dapat dibuka dan apabila ia dimasukkan ke dalam air panas, ia telah boleh dibuka semula. Apakah yang dimaksudkan dengan gambar rajah ini? Ini menunjukkan bahawa penutup botol tadi mengembang apabila dimasukkan di dalam air panas. Ia menunjukkan bahawa bahan akan mengembang apabila menerima haba. Manakala gambar rajah seterusnya menunjukkan bahawa terdapat dua gelas yang terdapat dipisahkan. Kemudian, ais dimasukkan ke dalam gelas yang di atas. Selepas itu, gelas yang melekat tadi dapat dipisahkan. Mengapa ya? Ini adalah kerana gelas yang berada di atas telah mengecut dan menyebabkan ia boleh dipisahkan daripada gelas yang di bawah. Ini menunjukkan bahawa bahan mengecut apabila kehilangan haba. Baiklah murid-murid, untuk melihat lebih lanjut lagi berkenaan dengan kesan haba terhadap objek, air dan gas, ini adalah beberapa aktiviti yang untuk membuktikan kesan haba tersebut. Pertama, kesan haba terhadap objek. Alat yang digunakan di sini ialah berbola logam dan gelang. Sebelum dipanaskan berbola logam, berbola itu boleh memasuki gelang. Boleh tak murid-murid ramalkan apa yang akan berlaku apabila berbola logam itu dipanaskan selama beberapa minit? Ya, berbola logam itu tidak dapat memasuki gelang. Berikan inference kepada pemerhatian ini. Ini adalah kerana berbola logam mengembang apabila dipanaskan atau kerana bola logam menerima haba dan mengembang. Kesimpulannya ialah objek mengembang apabila menerima haba dan objek juga akan mengecut apabila kehilangan haba. Boleh tak murid-murid kenal pasti cara untuk membolehkan bola logam ini boleh memasuki semula gelang? Sekiranya jawapan murid-murid ialah memasukkan bola logam ke dalam air sejuk atau air berisi ais selama beberapa minit, maka jawapan itu adalah tepat. Ini adalah kerana bola logam tersebut akan mengecut dan seterusnya boleh memasuki gelang. Seterusnya, kesan haba terhadap air. Untuk aktiviti ini, kita memerlukan satu kelalang, air berwarna dan tiub kaca. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, kelalang yang berisi air berwarna tadi dimasukkan ke dalam air panas. Boleh tak murid-murid kenal pasti apa yang akan berlaku? Pemerhatiannya ialah aras air berwarna meningkat selepas dimasukkan dalam air panas. Baiklah murid-murid, apa yang akan berlaku pula sekiranya kelalang yang dimasukkan dalam air panas tadi dimasukkan ke dalam air berisi ais? Ya, pemerhatiannya ialah aras air berwarna akan menurun apabila dimasukkan ke dalam air sejuk.
Apakah inference bagi kedua-dua aktiviti ini? Untuk aktiviti yang memasukkan ke dalam air panas, aras air berwarna meningkat kerana air berwarna mengembang apabila dipanaskan, atau kerana air berwarna menerima haba apabila dipanaskan. Dan apabila kelalang tadi pula dimasukkan ke dalam air sejuk, air berwarna mengecut apabila disejukkan, atau air berwarna kehilangan haba apabila disejukkan. Kesimpulan bagi aktiviti ini ialah menunjukkan bahawa air mengembang apabila menerima haba atau air mengecut apabila kehilangan haba. Selain daripada objek dan air, udara juga mempunyai kesan terhadap haba. Ini adalah dua aktiviti untuk menunjukkan kesan haba terhadap udara. Belon diletakkan pada satu botol dan kemudian dimasukkan ke dalam air panas. Kemudian, pemerhatian dibuat. Selepas itu, botol tadi dimasukkan pula ke dalam air yang berisi ais. Dan pemerhatian dibuat. Apakah pemerhatiannya? Ya, belon akan mengembang apabila dimasukkan ke dalam air panas. Dan apabila belon yang mengembang tadi dimasukkan ke dalam air berisi ais, ia mengecut. Belon mengecut selepas dimasukkan ke dalam air sejuk. Apakah inference-nya? Apabila dimasukkan dalam air panas, belon mengembang kerana udara mengembang apabila dipanaskan, atau kerana udara menerima haba apabila dipanaskan. Dan apabila belon tadi dimasukkan dalam air berisi ais pula, ia mengecut kerana udara mengecut apabila disejukkan, atau kerana udara kehilangan haba apabila disejukkan. Kesimpulannya ialah udara mengembang apabila menerima haba dan udara mengecut apabila kehilangan haba. Baiklah murid-murid, ini adalah kesan haba terhadap objek, air dan udara. Prinsip haba ini juga digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, ruang di antara landasan kereta api ini adalah salah satu contoh aplikasi prinsip haba. Terdapat ruang di antara landasan kereta api ini. Kegunaan ruang ini adalah untuk mengelakkan daripada landasan kereta api itu menjadi bengkok dan seterusnya menyebabkan kereta api tergelincir. Ia membolehkan pengembangan landasan semasa cuaca panas. Sekiranya tiada ruang di antara landasan kereta api ini, maka ia akan mengembang dan menyebabkan landasan menjadi bengkok. Seterusnya, kabel elektrik yang dipasang kendur. Kabel elektrik dipasang kendur adalah kerana ia mematuhi prinsip haba. Ini adalah kerana ia dipasang kendur untuk mengelakkan ia daripada putus apabila mengecut pada waktu malam atau pada waktu cuaca sejuk. Seterusnya, termometer. Penggunaan merkuri dalam termometer adalah kerana merkuri adalah konduktor haba yang baik. Merkuri adalah logam yang sangat sensitif apabila menerima haba atau kehilangan haba. Maka ia dapat menunjukkan bacaan yang tepat apabila ia digunakan. Seterusnya, kepingan konkrit pada dataran. Ruang-ruang di antara kepingan konkrit pada laluan pejalan kaki atau dataran adalah untuk membolehkan kepingan konkrit mengembang dengan baik apabila cuaca panas. Sekiranya tiada ruang di antara konkrit tersebut akan rosak. Ini adalah 4 prinsip aplikasi haba yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya murid-murid, ayo laksanakan tugasan untuk meningkatkan kefahaman kita. Tugasan pertama, murid jawab soalan A dan B berdasarkan graf yang diberikan. Tugasan kedua, jawab soalan berdasarkan penjelasan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Selamat belajar dan stay safe at home. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.